Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita buka dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan dan ruang untuk kita solat maghrib berjamaah, dan insya-Allah kita tunggu sebentar untuk menunggu solat Isyak dengan sedikit perkongsian daripada saya. Kita sambung balik pengajian kita panduan ilmu tajwid bab mengenai bab mat. Jadi sebelum kita masuk bab mat tu, memandangkan hari ini adalah hari Arafah. Jadi bermula daripada pukul 5 petang tadi, insya-Allah sampai pukul 11 malam waktu Malaysia kita, ada beberapa jam lagi lah untuk insya-Allah balik Isyak. Jadi boleh kita sambung balik amal ibadat kita, sedekah kita, ke zikir kita, dan insya-Allah. Dan satu hadis, zikir antara yang disuruh lakukan oleh para ulama adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan banyak lagi zikir-zikir, doa-doa. Yang pentingnya adalah doa yang kita baca kita sendiri faham. Kalau kita baca doa bahasa Arab, ni guru saya katalah, kalau kita baca doa bahasa Arab, tapi kalau kita tak faham tu, dia tidak sampai ke hati kita. Kalau boleh baca doa tu biarlah ada maksud sekali, yang insya-Allah barulah kita faham apa yang kita minta. Dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala ni dia suka kepada orang yang meminta-minta kita lah. Sebab kalau kita minta dengan manusia ni, lama-lama dia akan jemu juga, minta selalu. Tapi Allah Taala ni dia tak macam tu. Selagi banyak kita minta, dan insya-Allah selagi itulah Allah suka dengan kita. Dan insya-Allah kita sambung balik hukum mat. Okey, mat ni dia bermaksud adalah tambahan ataupun kita memanjangkan atau kita menambah harakat je lah. Menurut ilmu tajwid ini, dia memanjangkan sebutan suara pada salah satu huruf mat. Huruf mat ni adalah huruf alif, waw dan ya. Dan huruf lin adalah huruf ya dan waw. Okey. Nombor 3 tu adalah huruf mat, ada 3, alif, waw dan ya, awi. Sementara huruf lin ada 2 sahaja, huruf ya dan huruf waw. Kadar harakat maknya ialah ada yang dibaca dengan 2 harakat, 4 harakat, 5 atau 6. Dia tak ada 2, 4, 5, 6. 2, 4, 6 ataupun 2, 5, 6. Dia tak ada 4 semua ni. Okey, kadar harakat mat bacaan bergantung kepada jenis ataupun kategori hukum mat itu sendirilah. Okey, mat ni terbahagi kepada 2. Pertama kita panggil mat asli. Dalam masa yang sama dia juga dikenali dengan mat tabi'i, mat zati, mat asas ataupun mat sirah. Nanti insya-Allah kita akan belajar dengan lebih detail. Ini saya cuba ringkaskan mat tu. Kalau kita nak detail kan banyak sangat. Okey, yang kedua adalah mat far'i. Mat far'i inilah yang ada 17 cawangan bawahnya. Yang adanya mat lazim kalimi, musaqqal, mat harfi, mat tamkin, mat ta'zim dan sebagainya. Ialah cabangan. Mat far'i ini cabangan, iaitu hukum tambahan daripada mat asli. Mat asli itu satu, yang kedua mat far'i. Hal ini terjadi dengan berlakunya salah satu daripada 5 sebab. Ada 5 sebab yang akan menjadikan bahagian-bahagian mat far'i. Okey, ada 5 pecahan mat far'i. 4 sebab berlaku sebab huruf mat dan huruf lin. Yang pertama, berlakunya hamzah atau alif. Terbit daripada hukum itu ada mat wajib muttasil, mat munfasil, mat badal, mat ta'zim,
mak silah tawilah. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadinya sebab sukun ataupun sebab tanda mati itu. Jadilah mak lazim harfi musyabbah mukhaffaf, mak lazim harfi mukhaffaf, mak lazim harfi kalimi mukhaffaf. Dan yang ketiga, terjadinya disebabkan sabdu, terbit daripadanya adalah hukum mak lazim harfi musaqqal, lazim kalimi musaqqal, mak tamkin, dan yang bawah tu mak farqu. Yang keempat, terbitnya mat itu disebabkan kita nak waqaf pada kalimah itu. Jadilah dia mat arid lisukun, mat iwad ataupun mat lin. Itu yang pertama, empat. Dan yang terakhir, dia duduk seorang-seorang dia saja. Sebab lain berlaku sebab huruf mat ataupun ada hal dhamir selepas huruf mat tersebut dengan huruf hijaiyah yang bukan hamzah dan alif, ya, akan jadinya mak silah qasirah dan mak tabriyah. Mak far'i ini bila kita detailkan dia, 5 pecahan tu kesemuanya adalah 17 hukum mat, tambah mat asli jadilah 18. Ni salah satu pendapat yang saya ambil dan mudah untuk ingat. Adakah kita perlu belajar 17 hukum hari ni? Tidak. Kita hanya ambil satu saja, yang nombor 4 dulu, yang paling senang sekali. Mat yang akan terbit ketika kita mewaqafkan bacaan. Pertama, mat arid lisukun. Kenapa mudah? Sebab kita dah belajar dah, kita nak ulang saja hari ni. Mat iwad kita dah belajar dah itu, cuma kita tak detailkan sahaja lagi. Dan juga mat lin. Okey, kita tengok mat yang pertama, iaitu mat arid lisukun. Ialah apabila huruf mat, alif, waw ataupun ya yang berlaku kerana kita nak waqaf pada akhir kalimah, dan terdapat huruf sakin yang baru kita nak waqafkan di situ. Sebab huruf sakin tu huruf selepas huruf mat tu yang kita nak waqafkan tu. Yang kedua, dinamakan arid lisukun kerana sukun tersebut wujud. Berlakunya sukun selepas huruf mat itu sebab kita nak waqaf. InsyaAllah, jadi kita tengok contoh sekiranya pembaca, sekiranya kita menyambung atau mewasalkan bacaan, ia adalah mat tabi'i, yang mana kita baca dengan 2 harakat sahaja. Kalau kita sambungkan bacaan, kadar bacaan adalah 2, 4 ataupun 6. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, pada surah Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Okey, kita tengok bawah dia tu ada kotak, 3 kotak. Kotak yang pertama adalah baris. Baris itu duduk pada huruf mim tu. Mim tu baris atas. Ma. Jadi huruf maknya adalah alif yang kecil tu, kotak yang kedua ni. Kotak yang kedua tu huruf mat. Dan huruf aridnya yang disukunkannya adalah huruf nun. Jadi bila kita baca dengan ayat yang pertama ni, dia akan jadi mat arid lisukun. Sebab apa? Sebab kita waqafkan bacaan pada huruf nun. Dia jadi Ar-Rahman, 2 harakat. Ar-Rahman, 4 harakat. Ar-Rahman, 6 harakat. Ataupun dalam istilah ilmu qiraat dia panggil qas dan isba' dan tawassuk. Isba' tu 6 harakat, tawassuk tu 4 harakat. Jadi sama juga dengan ayat yang kedua, 'allamal Qur'an. Sebab apa kita baca Quran? Sebab kita waqafkan nun itu. Tapi tadi dia kata, seandainya kita menyambungkan bacaan kita ataupun wasalkan bacaan, dia jadi mat tabi'i ataupun mat yang dibaca dengan 2 harakat. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Sebab apa jadi 2 harakat? Sebab kita menyambungkan bacaan. Yang pertama, bila sebut mat arid disukun, huruf mat ketiga-tiganya terlibat.
Dia tidak sama dengan huruf mat lin ataupun lin. Kalau huruf lin hanya huruf waw dan ya sahaja yang terlibat. Kalau baris, ketiga-tiga baris asas iaitu fathah, kasrah dan dhammah. Ini untuk mat arid lis-sukun. Kita tengok seterusnya, mat yang diwakafkan terbitnya hukum itu. Yang kedua adalah mat iwad ataupun gantian. Iwad ni maksudnya adalah ganti. Okey, takrif dia apabila tanwin berbaris dua di atas. Tanwin berbaris dua di atas. Contohnya ban, tan, man terletak di huruf akhir kalimah. Huruf akhir kalimah, dia duduk di hujung sekali akhir kalimah itu. Dan ketika bacaan kita berhenti atau waqaf, maka tanwin berbaris dua di atas tersebut hendaklah dibaca dengan satu baris sahaja, serta dengan kadarnya adalah dua harakat. Faham Yang pertama sekali, sebab apa jadinya mat ni? Sebab kita waqaf. Bila kita waqaf, kita tengok huruf yang terakhir sekali. Huruf yang terakhir, bukan huruf mat, huruf yang terakhir. 28 huruf yang terakhir sekali itu, kalau dia ada tanwin berbaris atas dua, secara tidak langsungnya kita hanya baca satu baris sahaja. Kecuali nanti kita tengok. Tetapi apabila kita menyambungkan bacaan dengan huruf berikutnya, hendaklah dipraktikkan ataupun diperhatikan. Kena tengok elok-elok. Seandainya kita wasalkan bacaan, hukum tanwinnya dia pergi pada ba nun mati dan tanwin. Ba apa? Ba izhar halqi, ifa hakiki ataupun idgham. InsyaAllah bila kita baca Quran kita nampak sikit. Ini menerangkan bahawa okey, contohnya adalah huruf yang terakhir tanwin berbaris dua di atas diikuti dengan huruf alif. Contohnya maradon, sebenarnya tu dia masuk sini jadi kacau. Maradon, tapi bila kita wakafkan bacaan dia jadi marada. Kita dah baca dah, ni tak silap saya muka surat yang ketiga ataupun yang keempat kita dah baca dalam surat ni. Contoh yang kedua adalah mathalan. Bila kita waqaf dia jadi mathala. Sebab apa? Sebab huruf yang terakhir, dan huruf yang berbaris, huruf ta dengan huruf la, itu contoh bila ada alif. Yang kedua, contoh yang kedua, kalimah huruf akhirnya iaitu alif ni, bukan akif ni, alif maksurah berbentuk huruf ya. Musallan, kita waqaf dengan musalla. Kalimah dia musalla. Musallan, musalla kita waqaf. Hudan, kita waqaf dengan hudan. Dan yang terakhir, bila hamzah, bila huruf hamzah, sebelumnya ada huruf alif. Kita dah baca dah muka surah 1, 2, 3, 4. Binaan, kita waqaf dengan binaa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Kita waqaf dulu sebelum kelas sebelum ni. Wa anzala minas samaa. Okey, ini contohnya. Kita baca dulu baru belajar. Tak apalah. Okey, ni yang perlu kita ingat adalah peringatan sekiranya huruf terakhir ialah huruf ta malbutah, ta yang bulat itulah, dan berbaris dua di atas. Apabila kita waqaf ataupun perhentikan bacaan padanya, ia dibaca dengan huruf ha yang bersukun. Contohnya rahmatan, kita waqaf dengan rahmah. Ba'udatan, ba'udah. Jangan ba'udatan, salahlah. Okey, cukup malam ni. Kita tengok, kita sambung balik bacaan kita
surah Al-Baqarah boleh ambil mashaf masing-masing. Kalau boleh selepas ni bila kuliah saya, mashaf tu kena ambil siap-siap dah. Sebab selepas daripada belajar tajwid, kita akan tengok satu muka surat. Kita sambung balik surah Al-Baqarah juzuk 1 muka surat yang ke-6. Okey, pertama sekali ini adalah yang warna biru dan warna hijau ni, antara wakaf. Kalau kita tak cukup nafas, kita boleh berhenti di sini. Untuk yang warna biru ni, kita boleh berhenti dan teruskan sahaja. Yang warna hijau ni, kita boleh berhenti pada warna hijau yang akhir ni, dan kita ambil balik pada awal yang warna hijau. Kalau ada Quran wakaf tidak pun, dia ada buat macam ni dah sekarang. Okey, sebelum kita baca, saya terangkan sedikit sebanyak tajwid dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muka surat yang ke-6, atas sekali, juzuk 1 surah Al-Baqarah. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tadi kita belajar, ingat, sekiranya wakaf pada huruf yang terakhir itu dan huruf yang terakhir itu huruf ta malbutah berbaris atas, maka wakafkanlah ia dengan huruf ha yang bersukun. Jadi khalifah, bukan khalifatan. Okey, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Kita tak boleh wakaf dengan dima'a. Sebab apa? Sebab dia bukan tanwin yang berbaris dua di atas. Saya beritahu gitu senang. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Yang ni hukum kita dah belajar hamas, kena keluarkan huruf kaf tu sikit. Wa nuqaddisu lak. Okey, seterusnya qalu ataj'alu fiha man qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Okey, ini dia jadi hukum apa ni? A'lamu ma la ta'lamun. Dia jadi hukum ma'arif lisukun. Macam mana tahu ma'arif lisukun? Pertama sekali, jadinya ma'arif lisukun ini sebab kita nak wakaf. Tak kira lah wakaf di hujung ayat ataupun wakaf di mana-mana, tapi bila cukup je syarat, kita kena tengok 3 hukum sahaja: ma'arif disukun, ma'lin ataupun ma'iwat. Yang kita belajar 2 baru malam ni, ma'arif disukun dan ma'iwat. Yang ni ma'arif disukun. Sebab apa? Pertama sekali, huruf ma' di tengah-tengah ni sebelumnya ada huruf yang berbaris dan selepasnya ada huruf yang berbaris, dan bila kita wakaf, huruf nun ni jadi arif, jadi sukun. Jadi bacaannya adalah boleh 2, 4 dan 6 harakat. Okey, ayat yang ke-31, wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Kita berhenti pada malaikah. Kalau nak cantikkan bacaan, ambil balik عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. Lepas buka puasa tak ada. Jadi berhenti pada haula. Minggu lepas kita dah belajar macam mana kita nak wakafkan ma muttasil. Jangan tekan kepada hamzah tu melampau. Contohnya haula, no, ula, haula, gitu ya. Jangan no. Ambil balik, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Okey, itu adalah ma'arif lisukun.
Yang ni mak munfasil kita tak belajar lagi ni. Kita wakaf dengan dua harakat. Innaka antal alimul hakim pun mad arid lisukun. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Ambil balik. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Jadi ma'arif lisukun. Wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun pun sama ma'arif lisukun. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Hukum mad arid disukun. Saya akan bagi tahu sampai habis ayat ni. InsyaAllah betul-betul ingatlah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Okey, pun sama mad arid disukun. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada. Okey, ni adalah mad iwad. Okey, mad iwad terjadi bila kita nak wakafkan bacaan. Dan huruf yang terakhir yang berbaris adalah huruf dal berbaris dua di atas tanwin. Jadi bila kita wakaflah dengan dua harakat. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Untuk ta malbutah, bila kita wakaf, kalau dia duduk di hujung akhir ayat kalimah itu, tak kiralah ta malbutah ini berada dalam 6 keadaan. Pertama sekali, bari atas, bari bawah, bari depan 3. Yang kedua, tanwin atas, tanwin bawah dan tanwin bari hadapan. Bila waqaf jata malbutah ini, maka tukarkan dia dengan ha yang sukun sahaja. Syajarah, tak kira syajaratin ke, syajaratun ke, syajarah apa-apa, syajarah, dia akan jadi syajarah. Okey, ambil balik. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Okey, jadi ma'arif disukun. Okey, saya nak main teka-teka sikit. Okey, kalimah fatakuna. Okey, warna kuning tengok sini. Tengok sini. Fatakuna, seandainya kita nak berhentilah, kita nak wakafkan bacaan, adakah kita baca dengan fatakun? Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Dia tidak cukup syarat untuk jadi mad arid disukun. Sebab apa? Selepas daripada huruf nun ni ada huruf mad. Jadi tak boleh wakaf dengan mad arid disukun. Dia jadi wakaf dengan dua harakat nun itu, macam mad asli ataupun mad tabi'i. Okey, minadh zalimin boleh tak mad arid sukun? Boleh. Sebab apa? Selepas pada huruf yang terakhir itu huruf nun, yang akan disukunkannya tidak ada lagi huruf lain ataupun huruf mad. Jadi wakaflah dia dengan mad arid disukun. Okey. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Okey, fihi. Kita tahulah ni mad arid disukun. Okey, sebelum pergi mad arid disukun, kita tengok sini dulu. Fa'azallahuma syaitanu tu, kalau kita wakaf di situ, memanglah tak akan wakaf. Tak apalah, kita belajar. Tahu pokok kita baca berhenti secara emergency di situ. Adakah kita wakaf dengan mad arid disukun? Ya, wakaflah dengan mad arid lisukun. Sebab apa?
Sebab selepas huruf nun, huruf yang terakhir dalam kalimah itu tidak ada huruf lain dah. Hanya ada huruf nun sahaja, dan bila kita waqaf di situ dia jadi mad arid lisukun. Kalau belajar tajwid, boleh kita berhenti di sini. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan yang kita betul-betul ingat hukum tajwid. Sebab dia ada waqaf-waqaf yang tertentu dalam belajar tajwid ni. Okey. Sambung. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Okey. Kita tengok dulu pada kalimah ihbitu. Kalau kita waqaf di sini ihbitu, adakah kita waqaf dengan ma'arid disukun? Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Selepas daripada huruf mad itu tidak ada huruf yang berbaris ataupun yang kita boleh sukunkan dia. Kalimah itu adalah ihbitu sahaja. Alif ni apa ni? Alif ini hanya ada dalam tulisan tapi tidak ada dalam bacaan. Jangan pada ihbitu. Kenapa 4 harakat? Sebabnya wa 2 harakat ustaz. Alif tu 2 harakat jadi 4. Salah hanya 2 harakat sahaja. Tu dia panggil ada dalam tulisan tapi tidak ada dalam bacaan. Kalimah li ba'din, nak bagi ingat betul-betul ma'arif dengan ma'iwat ni. Li ba'din, adakah kita waqaf di situ dia jadi ma'iwat? Tak boleh. Sebab apa? Syarat ma'iwat, pertama kita nak waqaf. Okey, faham. Yang kedua, huruf yang terakhir mestilah berbaris atas 2 di atas. Li ba'dan, li ba'da, li ba'din, li ba'. Habis tu. Okey, boleh Okey, sambung. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ila hin ni saya tahu. Hin ni tahu dah ma'arif disukun. Saya confirm dah tahu pandai. Kita nak tengok pada wa mata'. Jadi tak ma'arif disukun kalau kita waqaf itu? Jadi, sebab apa jadi? Selepas daripada huruf ta itu adanya huruf mad alif, dan selepasnya ada huruf ain yang berbaris, dan selepas huruf ain itu tidak ada huruf lain dah. Jadi kalau kita waqaf jadi wa mata, jadilah ma'arif disukun. Ni kalau kita berhenti kat mana-mana ni. Kalau di hujung ni semua tahu. Kalau berhenti emergency kat sini. Jadi waqaflah, boleh waqaf dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Okey, yang ini kita tak belajar lagi. Maklin. Okey, kita tinggalkan dulu maklin. Minggu depan insya-Allah kita belajar. Okey, kita tengok lagi pada kalimat. Boleh tak kita waqaf dengan maklin? Boleh. Sebab apa? Selepas pada huruf mat ni ada 1 huruf sahaja yang berbaris. Jadi kita arifkan atau sukankan huruf ta ni jadi kalimat. Boleh. Fataba ni boleh tak jadi ma'arif sukun kalau waqaf? Boleh. Kalimat yang fatab boleh jadi ma'arif disukun. Kenapa saya selalu waqaf tidak menentu macam ni? Sebab saya nak betul-betul faham ma'arif disukun ni terjadi bukan hanya pada kita nak waqaf di hujung ayat sahaja, tapi terjadinya ma'arif disukun ini sebab kita nak waqaf di mana-mana sahaja. Yang tu penting kena ingat, bukan hanya di hujung ayat sahaja. Kalau kadang-kadang satu ayat tu panjang, jadi kita nak waqaf, kena kuasailah, jangan hanya pandai di hujung saja. Okey. Innahu huwat tawwabur rahim. Ar-Rahim kita tahu dah ma'arif disukun. Cuma at-tawwab ni kalau waqaf jadi juga ma'arif disukun. Memang kita buat tapi kita kena faham konsep dia adalah. Okey, habis ya. Okey. Okey, kita tengok balik muka surat 6. InsyaAllah kita akan baca sama-sama. Ada masa lagi 10 minit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ
qala rabbuka lil malaikah. Okey, kalau siapa baru nak belajar, masih nak menguasai bacaan, boleh wakaf di sini untuk belajar. Okey, lepas tu terus ambil inni ja'ilu fil ardi khalifah. Okey, itu bacaan yang pertama. Kalau kita dah lancar, cuba ambil daripada wa'id qa sampai khalifah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. وَنُقَدِّسُ لَكَ. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض
fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Shadaqallahul azim. Ada soalan? Tak ada. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita berhenti di sini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. InsyaAllah ada beberapa jam lagi untuk mengakhiri malam Arafah kita. Sama-samalah kita tingkatkan lagi amal ibadat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikan ia sebagai petunjuk, cahaya dan hidayah kepada kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah lidah kami, fasihkanlah lidah kami menyebut kalimah-Mu. Ya Allah, maafkanlah kami di saat kami membaca kalimah-Mu dengan silap. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesabaran untuk belajar dan mengajar ilmu-Mu. Ya Allah, istiqamahkanlah kami dalam beribadat pada-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemenangan di akhirat kelak. Ya Allah, Allahumma ja'alna bi syafa'atil Quran, Allahumma ja'alna bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.